Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arfa' 'anna al-bala' wal waba'. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita, iaitu kita telah pun sampai ke ayat 50 surah Al-An'am. Kita sampai ke ayat 50 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Jadi insya-Allah kita cuba pada pagi ini habiskan 2 ayat ataupun 3 ayat insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 50 surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyebut, qul, katakanlah wahai Muhammad, la aqulu lakum indi, aku tidak mengatakan, la, tidak, aqulu, aku mengatakan, aku menyebut, aku mendakwa, lakum, kepada kamu, bagi kamu, aku tidak mendakwa, aku tidak menyebut, aku tidak berkata kepada kamu, indi, aku ada, aku miliki di sisi aku, khazainullah. Khazainullah maknanya khazanah ataupun perbendaharaan Allah sebagaimana diterjemahkan dalam kitab-kitab terjemahan. Khazain maknanya rahsia-rahsia, simpanan-simpanan, rezeki-rezeki, rahmat-rahmat. Maknanya aku tidak mendakwa ataupun aku tidak mengatakan kepada kamu aku ada khazanah-khazanah Allah Subhanahu wa taala. Wala, dan la, tidak, a'lamu, dan tidak aku tahu, tidak aku mengetahui, al-ghaiba, perkara-perkara ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan tidak juga aku berkata ataupun mendakwa bagi kamu, inni, sesungguhnya aku, malakun, malaikat, in attabi'u, tidak aku mengikut, illa, melainkan, ma yuha ilayya, apa ataupun sesuatu yang diwahyukan kepadaku. Itu yang pertama, Allah Ta'ala minta supaya Nabi berkata, Nabi menyebut kepada kaum mereka, kaum Nabi SAW, iaitu Quraisy, musyriki Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, qul, katakanlah wahai Muhammad, kamu juga boleh kata ataupun boleh tanya, boleh beritahu, hal yastawil a'ma wal basir, adakah yastawi sama, al-a'ma, orang yang buta, wal basir, dan orang yang celik, orang yang dapat melihat. Afala tatafakkarun, apakah kamu, adakah kamu, la tatafakkaruna, kamu tidak berfikir. Itu ayat yang kedua surah Al-An'am. Kita cuba terjemah secara harfiah. Dan ayat 51 Allah Ta'ala sebut, wa anzir, dan wahai Muhammad, anzir, berikanlah peringatan, berikanlah amaran, berikanlah ancaman, bihi,
dengan Al-Quran ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yakhafuna, mereka-mereka yang takut. Mereka-mereka yang takut ini kembali kepada orang-orang mukmin ataupun orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yuhsyaru, takut dikembalikan ataupun dihimpun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka yang takut dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas mati, kemudian dihisap, kemudian ditentukan syurga dan neraka. Jadi sudah tentu ini adalah kembali kepada mukmin sebab mereka beriman kepada hari kiamat. Mereka beriman kepada kebangkitan. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang beriman ataupun percaya ataupun rasa takut untuk dihimpun ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, laisa lahum min dunih, tidak ada bagi mereka, maknanya tiadalah bagi mereka min dunihi, tanpa keizinan Allah Subhanahu wa taala, waliyun, pemberi syafaat, pelindung, wala syafi'un, dan juga tidak ada yang memberi syafaat, la'allahum yattaqun, semoga mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna harfi surah ataupun ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat 50 dan 51. Jadi tafsiran secara ringkas ayat ini sebelum kita pergi kepada i'rab ayat ini, Allah Subhanahu wa taala minta kepada Nabi supaya tidak mendakwa rububiyah ataupun ketuhanan, tidak mendakwa hak-hak yang Allah Taala, hak-hak yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi itu dia masih lagi pada tahap manusia. Cuma Nabi itu adalah diturunkan wahyu kepadanya, dilantik menjadi pesuruh ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak boleh naik ke tingkat yang lagi tinggi ataupun ke tingkat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendakwa dia ada kuasa memberi rezeki ataupun dia ada kuasa untuk menurunkan azab, ataupun Nabi ini ada kuasa untuk menurunkan hujan, memberi rahmat kepada manusia. Itu adalah bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di antara yang diminta oleh kafir Quraisy kepada Nabi SAW supaya Nabi meluaskan rezeki mereka. Maknanya kafir Quraisy dia minta, seandainya engkau benar wahai Muhammad, seandainya engkau ini betul Rasulullah, seandainya engkau ini benar yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengajak kami kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu berikanlah kepada kami rezeki. Luaskanlah kepada rezeki kepada kami sebagai bukti bahawasanya Nabi itu adalah benar. Jadi Allah Taala bagi tahu Nabi bukannya orang yang boleh meluaskan rezeki, yang boleh memberi rezeki, memberi kesihatan dan sebagainya. Kerana itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka minta supaya diluaskan kehidupan mereka dan dikayakan mereka dengan kekayaan, harta dan sebagainya. Itu antara yang diminta, dan juga diminta kepada Nabi SAW mukjizat. Maknanya kalaulah engkau wahai Muhammad benar, tunjukkanlah kami benda-benda yang pelik, benda-benda mukjizat yang membuktikan bahawasanya Nabi itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelum ini kita telah pun pelajari di mana ayat surah yang sama, Al-An'am ayat 38 sebelum ini, mereka minta laula nuzil alaihi ayah min rabbi, seandainya diturunkan bukti ataupun mukjizat daripada Tuhan, mereka akan percaya. Tetapi mukjizat juga bukanlah kuasa yang boleh ditunjuk ataupun dibawa oleh Nabi sepanjang masa ikut apa yang dituntut oleh kafir Quraisy. Mukjizat juga adalah dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kafir Quraisy meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaan-permintaan yang sebenarnya bukan milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu antaranya. Jadi diminta mukjizat, kemudian diminta supaya diluaskan rezeki kepada mereka, dan pelbagai permintaan. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Muhammad, jawablah Muhammad di atas apa yang mereka minta itu. La aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak ada menyimpan ataupun memiliki khazanah-khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ayat ini supaya Nabi tidak mendakwa bahawasanya dia itu Tuhan. Dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tetapi Nabi itu adalah manusia. Nabi itu adalah manusia. Nabi itu adalah insan, basyarun. Cuma Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi juga diberikan wahyu kepadanya. Dan selain daripada itu, Nabi ada sifat-sifat kemanusiaan. Nikah kahwin. Kemudian Nabi juga pergi ke pasar, membeli, makan, minum dan selainnya. Okey. Jadi kita boleh ambil satu kesimpulan di sini, Allah Ta'ala minta kepada Nabi supaya tidak mendakwa, tidak mensabitkan ataupun memberi ataupun menyifatkan padanya ada sifat-sifat rububiyah, iaitu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga supaya Nabi mengaku dia adalah manusia. Dia adalah manusia, tidak seperti agama-agama yang lain. Sehingga pengikut agama, contohnya agama Kristian, sehingga meletak Nabi itu sampai ke tahap Tuhan, Tuhan Bapa dan sebagainya. Begitu juga setengah-setengah agama meletak selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, sebagai sembahan yang boleh memberi rezeki, boleh menurunkan hujan dan selainnya. Jadi apabila Nabi sendiri mendakwa dia tidak ada memiliki khazainullah, sudah pasti manusia yang lain begitulah juga. Macam kita lah, manusia biasa tidak boleh seseorang itu mendakwa dia berkuasa untuk meluaskan rezeki, menghidupkan, mematikan ataupun menurunkan hujan. Ini banyak yang dilakukan oleh tutup bomoh dan sebagainya. Saya dapat menyembuhkan awak. Saya dapat memberi menyekat hujan, contoh kan. Contoh dulu kalau kita nak buat kenduri, ada orang yang boleh menyekat hujan, dia boleh tolak awan. Ini adalah satu dakwaan mengarut. Kalaulah betul awan itu ditolak, bukan dia yang tolak, tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia boleh berdoa, itu adalah satu kebiasaan. Seseorang boleh berdoa, tetapi mendakwa dia adalah boleh tolak hujan, dia boleh menurunkan hujan, dia boleh menjauhi bala dan sebagainya. Itu adalah tidak benar. Bukan saja manusia, kadang-kadang kita percaya kepada sesuatu benda. Contohnya keris. Siapa yang simpan keris ini, tidak masuk syaitan contohnya, ataupun tidak datang pencuri, ataupun tidak datang perompak. Sedangkan keris itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan keris itu, kita lagi hebat. Kita ini ditakuti oleh perompak daripada keris itu. Sebab kerisnya, kalau orang tak pegang, tak ada siapa pun yang takut. Pedang, keris dan selainnya. Jadi mempercayai sesuatu itu adalah termasuk dalam mendakwa sifat ketuhanan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, Allah Taala minta supaya Nabi tidak dakwa. Jadi orang kafir Quraisy pun dia tahulah mana Nabi ini tidak ada kuasa sebegitu. Yang berkuasanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, ada dengar suara ayam berkokok. Itu rumah siapa? Saya ingat ke kampung. Dah lama tak balik kampung. Rumah Haji Zul. Ada ayam kot depan rumah. Ada. Ayam. Ada bela ayam ke Haji Zul? Ada depan tu, ada rumah India tu, ada bela ayam depan rumah saya tu. Kampung lama tak balik kampung. Okey, kita teruskan kelas kita. Apa tadi? Allah Taala minta yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya tidak mendakwa ketuhanan ataupun kerububiyah
sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wala a'lamul ghaib. Dan Nabi juga bagi tahu, aku tidak tahu perkara ghaib. Nah, perkara ghaib tentang mati bila, apa yang akan berlaku esok, tentang kiamat bila. Jadi semua itu tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa, benda ghaib ini benda yang tak nampak, benda yang kita tak tahu, yang kita tak dapat lihat, tentang syurga, tentang neraka, tentang ahli neraka, ahli syurga, tentang dosa, tentang pahala. Jadi semua itu adalah perkara ghaib. Jadi Nabi bagi tahu, yang kedua, wahai kafir Quraisy, kamu kena ketahui bahawasanya aku adalah manusia dan aku tidak mengetahui perkara-perkara ghaib. Dan ini bertepatan berlaku, amalan-amalan yang berlaku yang diamalkan oleh kafir Quraisy. Mereka sebenarnya menggunakan tilikan untuk melakukan sesuatu. Mereka mengguna apa orang panggil tukang tilik untuk menilik nasib mereka, baik ke jahat. Bukan saja mereka itu bergantung kepada manusia, tukang tilik ataupun penilik nasib, tetapi mereka juga bergantung kepada burung, mereka bergantung kepada panah. Jadi untuk mengetahui perkara-perkara ghaib. Contohnya apabila mereka mahu keluar pergi berniaga, contohnya mereka telah melepaskan burung. Kalau burung itu keluar sebelah kiri, ini maknanya tidak boleh keluar. Ini ada bala ataupun tidak baik. Jadi siapakah yang menentukan kebaikan ataupun bala bencana yang sebenarnya adalah ilmu ghaib itu? Mereka bergantung kepada burung tadi. Jadi itu adalah satu amalan yang diamalkan oleh kafir Quraisy, musyrikin Mekah. Mereka bergantung kepada benda, mereka bergantung kepada burung, mereka bergantung kepada penilik nasib untuk menentukan baik buruk mereka. Mereka bergantung kepada panah. Begitu juga amalan-amalan yang kita amalkan di kalangan orang Melayu, bergantung kepada nafas. Bila nak turun rumah, cuba hembus nafas. Dia keluar dua-dua ataupun satu, salah satu. Ini amalan saya dengar orang-orang lama dahulu. Kalaulah dia hembus kat tangan dia tu, rasa sebelah kiri, ini tak baik. Ini nasibnya tak baik, kena berhati-hati. Bahkan ada yang tak keluar dari rumah. Nak pergi memukul padi ataupun pergi cedung, pergi bersawah padi, tak jadi turun. Nak pergi ke hutan, nak pergi ke kebun, nak pergi bercucuk tanah, jadi balik masuk rumah balik duduk tidur. Kenapa? Kerana nafas sebelah kiri keluar, yang kanan tak keluar, menunjukkan bahawasanya nasibnya tidak baik. Jadi bergantung begitu adalah amalan yang dilarang ataupun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri pun mendakwa begitu juga. Nabi tidak tahu benda yang ghaib, kecuali apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang ghaib ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah Ta'ala yang ada mafatihul ghaib, wa indahu mafatihul ghaib. Allah yang tahu kunci-kunci perkara-perkara ghaib. Tidak ada manusia, tidak ada orang yang boleh mendakwa engkau jahat. Kenapa? Dia kata melihat kepada tangan engkau, ini tangan-tangan orang yang jahat. Apa orang panggil garis-garis kat tangan tu, orang panggil apa tu? Apa tu orang panggil tu? Kat jari kita ni. Tilik nasib pada tangan, tilik kat tangan tu, dia boleh tentukan baiknya, jahatnya, murah rezekinya, celakanya dan sebagainya. Ini tak boleh. Tidak ada manusia yang boleh mengetahui berdasarkan kepada tarikh lahir, berdasarkan kepada garis di tangan, tidak ada. Yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi sendiri pun tidak mengetahui nasib seseorang. Kalau ada yang mendakwa dia tahu, itu adalah menipu. Jangan kita percaya kepada penilik nasib, kepada pakar-pakar motivasi yang mendakwa baik jahat, kepada tutup bomoh. Kita jangan percaya. Ini adalah satu perkara yang penting dalam agama kita, supaya kita meletak
kuasa meletak kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh meletak kehambaan kita, kepatuhan kita, iman kita kepada manusia. Kita tak boleh dengan manusia mengatakan kita ini jahat, kita pun kata, oh nasib aku tidak baik. Tidak. Kerana bukan manusia yang menentukan baik dan jahat, bukan tarikh lahir yang menentukan baik dan jahat, bukan bulan kelahiran kita yang menentukan baik dan jahat, bukan juga tangan kita berdasarkan tilikan kita ini baik dan jahat. Itu semua adalah perkara ghaib, Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, dan kita hanya diminta untuk melakukan apa yang diminta, diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi dia diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak mengaku dia tahu benda ghaib. Biasanya orang-orang yang mahu menipu manusia, dia akan guna senjata ini. Dia akan guna, dia tahu benda ghaib. Kamu ni sekian-sekian dia cerita kan, kita pun percaya pada dia. Sebab kadang-kadang dia dakwa dia ustaz. Saya ustaz, boleh baca Quran dan sebagainya. Dia boleh tahu, kadang-kadang dia sudah tahu penyakit kita. Kita pergi jumpa dengan dia sudah cerita. Ini menggunakan jin, menggunakan khadam, menggunakan syaitan, menggunakan iblis. Makhluk-makhluk halus yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memberi maklumat kepada mereka, ataupun mereka mengenali orang-orang tertentu dan beri maklumat kepadanya. Jadi bila kita pergi kepadanya, jumpa dengannya, dia pun cerita tentang kita. Kita pun hebat dia ni, tahu benda gaib. Aku tak pernah kenali dia, aku tak pernah jumpa dengan dia, tapi dia semua tahu tentang aku. Sakit bila, sakit apa, nak jumpa dia, sekian-sekian. Dari mana maklumat itu dia dapat? Ini berdasarkan kepada janji-janjinya dengan jin, dengan iblis, dengan syaitan, dan kadang-kadang mereka ini sampai ke tahap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenuhi ataupun untuk mengetahui benda-benda ghaib itu. Sebab makhluk-makhluk halus ini dia boleh apa? Kita tak nampaknya. Contohnya kita berada sekarang ini, saya berada di rumah saya ini, ada jin, ada iblis, ada syaitan, dia pun dengar ceramah saya ini, kelas kita pun dia pun dengar. Bahkan dia pun duduk hasut. Mungkin yang mengantuk tu dia kata tidurlah, mungkin ada rakaman boleh dengar masa akan datang dan sebagainya. Jadi makhluk-makhluk yang halus ini dia boleh datang kepada kita, kiri, kanan, atas, bawah dan sebagainya, dia boleh mengetahui rahsia kita. Dia berada dalam rumah kita. Sebab itulah kita diminta untuk membaca surah Baqarah, untuk membaca Quran dan sebagainya, supaya rumah kita ini tidak ada makhluk-makhluk yang halus ini. Jadi khadam, tok bomoh dan sebagainya ini diutuskan untuk mencari ataupun memberi penyakit ataupun meniup, menghasut supaya seseorang itu berjumpa dengan bomoh tersebut dan dia telah mengetahui segala-galanya. Kita pun kagum dengannya. Kita pun rasa dia hebat. Kita pun rasa dia mengetahui perkara ghaib. Dia boleh menyembuhkan. Itu sudah pun berlaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lihatlah bagaimana bab perkara ghaib ini telah menjadikan kita hamba kepada manusia dan kita sudah pun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wala a'lamu al-ghaib. Ini yang kedua, dan seterusnya yang ketiga juga, Nabi SAW diminta supaya tidak berkata kepada mereka ataupun mendakwa Nabi ini malaikat. Sebabnya malaikat ini dia suci, dia tidak melakukan dosa, dia tidak kahwin malaikat ini. Sedangkan Nabi SAW manusia biasa. Bahkan kafir Quraisy itu mereka tahu bahawasanya Nabi ini dilahirkan di Mekah, hidup bersama mereka, makan, pakai, kemudian berkahwin dan sebagainya. Jadi mereka tahu. Cuma mereka tidak mahu seolah-olahnya Nabi ini di kalangan manusia. Kalau boleh Nabi ini malaikat yang suci dan selainnya. Jadi Nabi beritahu, inilah hakikat aku seorang Nabi. Aku adalah tidak tahu perkara ghaib. Aku tidak memiliki kuasa yang dimiliki yang hak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku juga bukanlah malaikat. Aku bukan malaikat. Aku sama dengan kamu.
ada keturunan aku, ada mak ayah, dan aku juga tidak seperti malaikat yang boleh naik ke langit, turun ke bumi, bagi tahu perkara-perkara gaib dan sebagainya. Tidak, aku bukan malaikat. Aku makan, aku berjalan di pasar, membeli dan selainnya, dan juga aku berkahwin sebagaimana manusia yang lain. Maknanya Nabi ini ada syahwahnya, Nabi ini ada lapar untuk makan, Nabi ada kenyang, Nabi ada marah, Nabi ada suka. Nabi adalah manusia seperti kita, anda basyarun, cuma diwahyukan ke atas Nabi SAW dengan pangkat ataupun jawatan Rasul. Itulah bezanya kita dengan Nabi SAW. Dan satu lagi, Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maknanya setiap kata-kata Nabi itu adalah wahyu yang diturunkan, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala, bersalahan dengan manusia biasa. Dan Nabi itu adalah maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jaga Nabi SAW. Nabi maksum. Nabi maksum maknanya tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dakwaan yang kedua ialah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Maknanya tidak aku mengikut, maknanya seandainya ada sesuatu yang Nabi bagi tahu tentang perkara ghaib, ada juga Nabi bagi tahu tentang Rom akan kalah, juga Nabi beritahu tentang azab-azab syurga, azab-azab nikmat-nikmat syurga dan azab-azab neraka. Nabi juga beritahu tentang ahli-ahli syurga, 10 orang yang diberitahu adalah ahli syurga. Dan Nabi ada bagi tahu perkara-perkara gaib, dan juga Nabi juga mengetahui perkara-perkara tersebut. Dan Nabi beritahu semua itu tidak lain dan tidak bukan, ia diwahyukan, ia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bukannya Nabi itu ada memiliki hak-hak ataupun rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala bagi tahu kepadanya, dia pun tahu. Dan ada yang Nabi tidak Allah Taala tak bagi tahu kepadanya. Contohnya kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini antara topik yang selalu ditanya oleh musyrikin Mekah. Bila kiamat ni? Kamu kata kiamat. Bila kiamat? Bagi tahu bila. Tapi Nabi tidak diberitahu, tidak diwahyukan tarikh ataupun diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberitahu bila kiamat. Dan juga kematian dan sebagainya, semua itu adalah Nabi tidak tahu kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Siapa yang berdakwa tahu perkara gaib ini biasanya akan sesat. Beringatlah, sebab itu adalah dakwaan yang boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu wa Taala, yang datang daripada syaitan, yang datang daripada jin, iblis. Satu ajaran sesat, saya nak cerita bagaimana ajaran ini boleh tersebar, iaitu nama ajarannya adalah Ahmad Laksmana, ataupun nama ajaran dia adalah Hakikat Insan. Hakikat Insan. Ahmad Laksmana ini dia mengambil ilmunya daripada Datuk daripada ayah Ahmad Laksmana. Daripada ayahnya ataupun datuknya, saya lupa. Ada bukunya, buku ajaran sesat tu ada rumah saya satu buah. Dia ada 2 jilid, satu ada dengan saya. Itu pun saya bimbang nak simpan kerana bukunya penuh dengan ayat Quran, tapi dia adalah ajaran sesat. Bagaimana ajaran ini diyakini oleh pengikutnya? Ajaran ini diyakini oleh pengikutnya dengan dakwaan perkara gaib yang diketahui oleh datuk. Apa yang datuknya tahu? Pertama, dia tahu dia mati bila. Dia tahu dia mati bila. Contohnya esok. Yang kedua,
waktunya dia tahu lagi, waktu dia mati pun dia tahu. Jadi Ahmad Laksmana ini seorang pesyarah di UPM. Dia belajar ilmu ni dengan datuk ataupun ayahnya. Dan dia bagi tahu, aku akan percaya kepada datuk ataupun ayah aku, dan aku akan mengikut ajaran ini seandainya dakwaan datuknya itu adalah betul-betul benar. Maknanya datuk dia cakap kepada dia, aku akan mati hari Sabtu ataupun hari Jumaat. Aku akan mati pada pukul 12. Engkau tengoklah nanti, pada masa sekian, tarikhnya sekian, aku akan mati. Dan datuk dia bagi tahu, seandainya aku tak mati pada tarikh itu, engkau kencing atas kubur aku. Itu yang ditulis oleh di dalam mukadimah bukunya. Jadi dakwaan ini benar ataupun tak betul, itu wallahualam. Tetapi dakwaan inilah menyebabkan Ahmad Laksmana itu percaya, dan kemudian dia sebarkan ilmu-ilmunya kepada anak muridnya percaya, dan tersebar sampailah sekarang menjadi satu ajaran sesat yang diamalkan bukan saja di Kelantan, bahkan di seluruh Malaysia. Cuma kita saja tak tahu. Dan memang mengikut kata Ahmad Laksmana, ayahnya mati pada tarikh yang sama, hari yang sama, waktu yang sama, sebagaimana yang diberitahu oleh datuknya. Itu tahu perkara gaib. Jadi siapa yang bagi tahu tarikh tersebut kepada ayahnya sehingga dia boleh tahu? Itu persoalan kita yang pertama. Dan persoalan ini mungkin kita boleh kaitkan dengan jin ataupun iblis yang mencuri maklumat ini tentang tarikh matinya bila dan sebagainya. Jadi siapa yang tolong ayah kepada Ahmad Laksmana ini ataupun datuknya? Dia ditolong oleh iblis-iblis, jin-jin yang kufur atas asas untuk menyesatkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Ahmad Laksmana ini menipu kita. Dia tipu. Dia buat cerita bahawasanya ayah dia cerita sekian mati dan mati pada masa yang sama. Itu pun kita tidak mungkin kita boleh mendakwanya menipu. Jadi apa yang penting sekali saya nak bagi tahu di sini, dengan tahu perkara gaib ini telah menjadi punca manusia sesat. Manusia bergantung, manusia percaya kepada manusia sehingga ajaran sesat itu boleh tersebar. Bukan saja ajaran Ahmad Laksmana, banyak lagi ajaran lain. Ajaran Haji Banwar berada di Kelang. Haji Banwar ini dia bagi tahu, dia tahu anak muridnya buat apa di mana-mana saja anak muridnya berada. Satu keluarga ataupun satu kumpulan anak muridnya dihantar ke Syria semasa saya belajar dahulu, dan anak muridnya apa-apa saja nak buat mesti buat ataupun hantar laporan kepada Haji Banwar. Contohnya nak pergi ambil duit kalau benar, contohnya bagi tahu. Dan apa-apa saja nak buat mesti minta izin daripada Haji Banwar, iaitu ketua mereka. Dengan dakwaan bahawasanya Haji Banwar tahu apa-apa saja yang mereka lakukan. Jadi mereka nak sebarkan, mereka nak cerita ajaran itu kepada saya ataupun kawan-kawan yang lain pun mereka tidak dapat nak cerita kerana mereka percaya Haji Banwar itu dia mengetahui perkara gaib, iaitu perkara yang berlaku di Syria, jauh berapa ribu batu daripada Haji Banwar itu. Itu yang mereka percaya. Jadi mereka pergi ke Syria, mereka ada pula puak-puak di sana yang sama aliran, iaitu golongan-golongan yang mengaku sufi, tasawuf. Jadi seragam ataupun serasi dengan kumpulan tersebut yang percaya bahawasanya ketua ini tahu benda gaib, ketua ini tahu berdosa ke tidak. Contohnya seorang guru tasawuf itu dia beritahu awak ini ahli neraka. Dia beritahu kepada muridnya. Dan muridnya percaya, gurunya tahu ahli neraka ke syurga. Jadi dia pun percaya. Dan guru beritahu kalau kamu mahu kembalikan kamu menjadi ahli syurga, kamu kena buat sekian-sekian. Pertama, kamu kena infak harta kamu. Yang kedua, kamu kena buat sekian-sekian amalan. Termasuk juga menceraikan suami isteri. Termasuk juga memberi rumah, memberi harta, sehingga ada orang yang kaya raya
hilang jawatan, hilang rumah, semuanya hilang kerana mengikut ajaran yang sesat sebegini. Kenapa? Kerana percaya kepada ilmu ghaib tadi. Manusia tahu perkara ghaib, bergantung kepada manusia, dan ini adalah satu perkara yang perlu kita jauhi. Boleh membuatkan kesesatan dan juga boleh membawa kepada kita kesyirikan, kerana mereka ini menggunakan jin-jin ataupun syaitan ataupun iblis, dan semuanya adalah atas asas untuk menyesatkan manusia. Jadi Nabi kita ini dia dah mengaku dah, aku tidak tahu benda gaib, aku bukan malaikat, dan tidak ada yang aku tahu, aku ikut malaikat apa yang telah diwahyukan kepadaku. Itu jelas. Jadi selesai kat situ, kemudian Allah Ta'ala sebut qul. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Tadi yang pertama Nabi sudah sebut ataupun Nabi sudah kata, kemudian Nabi Allah Ta'ala mengarahkan Rasulullah SAW dengan berkata kali kedua qul. Dalam surah Al-An'am ini banyak qul, tak silap saya dalam 49 kali Allah Ta'ala sebut qul. Supaya Nabi Muhammad itu sebut ataupun guna ataupun tanya, dan kita juga pun begitu. Antara yang kita perlu sebut, kalau zikir, zikirlah, tetapi ini bukan zikir. Kalau qul a'udzu birabbin nas, mungkin itu bermaksud kita kena selalu doakan. Tetapi yang ini bukan zikir, tetapi pegangan ataupun akidah yang kita sentiasa kena sebut ataupun kita kena ulang, kita kena tajdid perbaharuan akidah ini di dalam diri kita, iaitu apa-apa poin yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini. Contohnya yang kita bicara tadi, kita kena selalu ulangkan, selalu sebut, aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak tahu perkara gaib, aku bukan malaikat dan selainnya. Kemudian yang kedua Allah Ta'ala sebut qul, katakanlah wahai Muhammad, ataupun tanyalah wahai Muhammad, hal, adakah, yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang yang buta dan orang yang celak? Ini adalah majaz ataupun kiasan, pinjaman. Kalau kita nak terjemahnya, buta dan celak ini, yang zahirnya orang yang matanya bermasalah kan, orang buta dan orang celak. Yang celak ni matanya okey, yang buta matanya bermasalah ataupun matanya rosak. Sudah tentu tidak sama. Tetapi bukan itu yang Nabi nak tanya. Bukan benda begitu yang kecil begitu, yang ataupun perkara itu yang Nabi diminta tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana buta dan celak ni semua orang boleh tahu, memang tak sama lah. Tetapi buta itu adalah satu kiasan kepada kekufuran ataupun kepada kejahilan. Maknanya Allah Ta'ala tanya, adakah sama orang yang jahil? Adakah sama orang yang kafir? Adakah sama orang yang sesat? Wal basir pula orang yang beriman ataupun orang yang orang yang alim, dan juga orang yang berada di jalan yang benar. Jadi ini adalah satu kiasan atau perbandingan di mana Allah Ta'ala guna supaya manusia itu boleh berfikir. Sudah pasti tidak sama. Sudah pasti tidak sama seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, seorang yang orang yang jahil dengan seorang yang alim, seorang yang kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah, begitulah seterusnya, orang yang sesat dengan orang yang tidak sesat, orang yang syirik dengan orang yang tidak syirik, maka semua itu adalah tidak sama. Maknanya tidak sama di antara orang yang buta, orang yang celak. Maknanya orang yang buta ini kafir Quraisy, musyrikin Mekah, mereka yang syirik kepada Allah SWT, mereka yang bergantung kepada burung ataupun panah untuk menentukan masa depan mereka, mereka yang berada dalam kejahilan, minum arak, zina dan sebagainya, riba, menzalimi antara satu sama lain, membunuh anak perempuan dan seterusnya. Tidak sama mereka ini.
Wal basir, orang yang beriman. Orang beriman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya. Walaupun mereka itu dizalimi atau mereka itu disakiti, sudah pasti tidak sama dari sudut kehidupannya, akidahnya dan juga jiwa dan hatinya, ketenangannya dan selainnya adalah tidak sama. Dan itu kafir Quraisy dapat lihat di depannya. Apa yang terbukti di depannya. Contohnya Abu Bakar, Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini orang-orang yang baik. Semua mereka tahu semua ini adalah orang-orang yang baik. Mereka terbukti mereka nabi dan sahabat-sahabat ini orang yang baik. Dan mereka juga boleh melihat di depan mereka bagaimana mereka yang kufur ini, yang syirik ini dengan mabuknya, dengan membunuhnya, dengan selainnya, maka sudah pasti tidak sama. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Di sini adalah bermaksud kamu sebenarnya tidak berfikir. Seandainya kamu berfikir, kamu akan nampak bahawasanya yang sesat tidak sama dengan yang benar dan yang mukmin tidak sama dengan yang kafir, dan semua itu adalah bezanya adalah sangat jauh. Itu adalah tafsiran ayat 50. Kita tengok kepada i'rab ayat ini. Kul amrun sakin. Kul itu adalah fi'il amar sakin. Sakin maknanya barisnya mati. Mungkin saya dah banyak kali ulang, saya rasa semua orang sudah tahu. Kul fi'il amar sakin. Asalnya qala yaqulu kul. Wal fa'il, fa'ilnya adalah mustatir taqdiruhu anta. Jadi fa'il itu pelaku ataupun yang diminta untuk berkata di dalam kul ini adalah awak. Awak itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu katakanlah wahai Muhammad. Jadi sakin ini adalah alamat i'rabnya mabniyun ala sukun. Fi'il amar semuanya adalah mabni. Fi'il amar mabniyun ala sukun, mabniyun ala hadfin nun, mabniyun ala sukun wa hadfin nun. Ada dua tu mabni. Kemudian la nafiyah. La bermaksud apa tadi? Nafi. La ini adalah la nafiyah. La menafikan. Kita terjemahkan tidak. La nafiyah jangan bertukar dengan la nahiyah. La nahiyah dia jazam. La nafiyah dia biasa, tidak menjazam, tidak menasabkan. Jadi dibaca selepas itu aqulu. Lam itu dibaca dengan baris hadapan. Aqulu, aku berkata, aku akan berkata. Aku mendakwa dan selainnya. Jadi la nafiyah, la menafikan. Menafikan apa? Menafikan berkata. Siapa yang berkata? Yang berkata itu adalah aqulu, saya. Diletak alif di depannya. Kalau diletak ta, taqulu, awak. Kalau kami, naqulu, letak nun di depan tu. Kalau dia, yaqulu. Kalau dua orang, tambah alif nun di belakang. Yaqulani, begitulah seterusnya. Kena ingat balik wazan ataupun sifir fi'il mudhari'. Marfu'un, marfu' ini lam itu baris hadapan. Aqulu. Tak baca aqula, tak baca aqul, dan aquli tak ada. Fi'il dia tidak ada baris bawah. Jadi dibaca dengan aqulu. Kenapa dibaca dengan aqulu? Kerana tidak ada yang menjazamkan fi'il mudhari' ataupun yang menasabkan fi'il mudhari'. La ini dia tidak ada fungsi dari sudut i'rab, tapi dari sudut makna saja dia bermakna nafi. Okey, wal fa'il mustatir taqdiruhu ana, dan fa'il mustatir. Mustatir ini kita kena ingat tidak nampak ataupun tidak tertulis, tidak disebut, iaitu ana. Jadi dalam aqulu ini tidak ada ana. Yang tidak ada ana, aqulu tak ada. Dia aqulu saja. Yang adanya alif. Alif ini dipanggil huruf mudhara'ah, huruf fi'il mudhari'. Dia ada 4. Alif, nun, ya, ta. Dia ada 4 huruf yang ditambah, huruf mudhara'ah yang ditambah di awal fi'il mudhari'. Jadi alif ini antara huruf fi'il mudhari' dan dia menunjukkan dhamir yang ada di dalam fi'il ini ialah saya, iaitu ana. Mustatirun, tidak nampak, tidak disebut, tetapi ia ada di dalam fi'il tersebut. Okey.
Lakum muta'alliqani bi aqulu. Lakum ini lam itu adalah huruf jar. Lam ini boleh baris bawah, boleh baris atas. Kalau lakum sesuai dengan baris atas, dia menjadi lam itu baris atas. Kalau lihim, lam itu baris bawah. Lillahi, lihim, lakum, lahum dan selainnya. Jadi lam itu boleh baris atas, boleh baris bawah. Muta'alliqani, oleh kerana dia itu adalah jar wa majrur, dia tidak kuat, maksudnya bagi kamu dia mesti bergantung kepada sesuatu yang kuat. Jadi di sini lakum ini dia bergantung dengan aqulu. Jadi kalau kita letak aqulu lakum, maknanya akan sempurna. Aku berkata kepada kamu. Kalau lakum saja tidak sempurna, tidak lengkap, perlu ada rujukannya ke mana, kerana dia adalah huruf jar wa majrur. Jadi aqulu ini adalah tempat rujuk lakum. Aku berkata kepada kamu. Okey, inda zaraf. Isim zaraf. Zaraf ini ada zaraf makan, ada zaraf zaman. Zaraf maksudnya adalah kata nama yang menunjukkan tempat. Kalau dalam bahasa Melayu mungkin kita boleh sebut arah, kata yang menunjukkan arah ataupun kata yang menunjukkan kedudukan di atas, di bawah, di sisi, di sebelah ataupun hadapan, belakang. Ataupun zaraf juga boleh masa, contohnya malam, siang, zuhur, asar. Dan zaraf ini antara ciri-cirinya dia adalah baris atas. Jadi inda ini adalah zarfu makan. Zarfu makan maknanya di sisi ataupun pada. Aku tidak mendakwa padaku ataupun di sisiku, iaitu di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mansub ini baris atas tu, inda. Da tu kita letak baris atas, itu maknanya mansub. Dan zaraf makan ini memang dia mansub. Muta'alliqun, dan dia bergantung. Sama ada huruf jar ataupun zaraf, dia mesti ada tempat bergantung kerana dia tidak kuat. Bimahdhuf, dengan satu perkataan yang dibuang, dan perkataan itu adalah khabar muqaddam. Dia adalah khabar muqaddam, khabar yang berada di depan. Mungkin kita boleh sebut khabar muqaddam. Ya itu kejap, kita baca dulu apa dia cakap. Kejap saya tutup kamera ni. Okey. Ya adalah mudhafun ilaih. Khazainu mubtada muakhar. Khazainu itu adalah mubtada muakhar. Jadi ayatnya macam ni kejap ayatnya jadi dia sebut tadi indi indi khazainu Allah. Jadi kalau ikutnya asalnya begini ayatnya, susunan dia khazainullah ini adalah mubtada. Kemudian ada khabar yang tidak disebut. Indi. Okey, jadi muallif tersebut apa tadi? Indi adalah dia bergantung kepada khabar mahzuf muqaddam muakhar muqaddam. Jadi sebenarnya ada khabar ini kita boleh takdirkan contohnya maujudun indi contohnya. Jadi inilah yang tidak tidak disebut itu kerana tidak ada keperluan untuk disebut. Jadi bila dikata indi khazainullah, kita terjemahkan di sisi aku ada khazainullah, ada rahsia-rahsia, rahmat-rahmat, rezeki-rezeki ataupun khazanah Allah Subhanahu wa taala. La aqulu lakum indi.
Jadi indi itu dia adalah muta'alliqun bi mahzuf. Ini tak ada. Kemudian dia adalah khabar. Khabar apa tadi? Muakhar, muqaddam, saya lupa dah. Khabar ini mestilah dia muqaddam, sebab dia biasanya duduk muakhar. Jadi khabar muqaddam. Jadi maujudun. Nanti saya tunjuk macam mana. Okey. Maujudun ini adalah khabar muqaddam, tetapi tidak disebut. Tidak disebut. Kalau ikut ayat asalnya begini kat bawah ni, ayat asalnya khazainullah maujudun indi. Tetapi maujud ini yang berada di tengah ini telah diawalkan, diletak di awal ayat, maujudun indi khazainullah. La aqulu lakum maujudun indi khazainullah. Khazainullah ini adalah mubtada, tetapi diletak di hujung. Itulah maksudnya mubtada muakhar. Mubtada diletak di hujung. Kemudian khabar dia ini adalah diletak di awal. Itu disebut muqaddam. Diletak di awal. Tetapi walaupun dia muqaddam, dia dibuang. Dia tidak diwujudkan. Dia dimahdzuf, dibuang, tidak disebut. Jadi itulah maksudnya indi, dia bergantung kepada maujud, dan maujud ini tidak disebut di dalam ayat. Dia mahdzuf, dia adalah khabar muqaddam. Dia sebenarnya adalah khabar muqaddam. Khabar ini perlu berada selepas mubtada. Tidak begitu, kena ingat balik rukun ayat isim. Rukun ayat isim ini dia ada mubtada yang ada di awal ayat, contohnya Muhammadun, dan dia ada khabar. Muhammadun itu apa ceritanya? Muhammadun mujtahidun, rajin. Muhammad rajin. Jadi Muhammad ini mubtada. Muhammad itu rukunnya mubtada. Mujtahid itu adalah khabar. Khabar. Jadi kalau ikut rukunnya yang awal, mubtada ini berada di depan, khabar ini berada selepas mubtada. Tetapi di dalam ayat atas ni, khabar ini diletak di awal. Khabar ini diletak di awal. Kalau dengar suara anak saya tu, maaf dia pun ada kelas rupanya. Ada 5 orang ada kelas hari ni. Anak saya 4 orang dan isteri saya pun ada kelas. Jadi mencari posisi masing-masing. Jadi di bawah ni saya dengan anak saya, di atas tu ada 4 orang. Jadi kadang-kadang suara tu ada suara-suara anak saya sedang menjawab soalan di dalam maujud ini khabar, tetapi kalau diawalkan itulah dipanggil khabar muqaddam. Muqaddam ni maknanya diawalkan, diletak di awal ayat. Tetapi di dalam ayat Al-Quran itu tidak ada. Allah Ta'ala hanya sebut la aqulu lakum indi khazainullah. Itu saja Allah Ta'ala sebut. Maujudun ini takdir. Saya saja letak di situ untuk kita memahami, kita faham apa yang disebut oleh pengarang kita tadi. Okey, rasanya jelas di situ, tidak perlu rasanya. Indi tu Nah, indi tu apa, zarah Ustaz? zarah. Zarah. Okey. Jadi mana tadi? Wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum indi malak. Kita baru awal ayat tadi ya. La nafiyah indi zarah makan mansub muta'alliqun bi mahdhuf khabar muqaddam. Kemudian ya di situ adalah mudhafun ilai. Maknanya indi, ya itu adalah mudhafun ilai, inda itu adalah mudhaf. Khazain mubtada muakhar. Allah mudhafun ilai. Khazainu juga adalah mudhaf dan Allah itu adalah mudhafun ilai. Dan dibaca Allah itu dengan baris bawah. Jadi ayatnya tu kalau kita kata khazainullahi maujudun.
Itu saya. Khazainullah. Maknanya mubtada'nya khazainullah, mawjudun itu khabarnya. Mawjudun khabari. Tapi khabarnya itu mahzuf. Mahzuf. Kalau ikutnya indi itu pun sudah menunjukkan ada di sisi saya. Tidak ada. Maknanya kita sudah ada maknanya di situ, tidak perlu kita meletakkan ada. Tetapi ada khabar di situ dan saya takdirkan tadi ialah maujud. Kalau nak takdirkan lain pun boleh juga kainun, yakun kainun indi. La aqulu lakum kaunu indi khazainullah. Maknanya begitu. Jadi kalau kita susun secara begini maknanya khazainullah mawjudun indi. Ya. Khazainullah mawjudun indi. Khazainullah itu adalah mubtada, mawjudun itu adalah khabar. Dan kalau kita letak dan itu okey, kemudian wala a'lam dan aku tidak tahu. Sama i'rabnya dengan la aqulu. Jadi aqulu mudhari' marfu' wa fa'il mustatir ana sama saja. Al-ghaiba maf'ulun bi. Maf'ulun bi ini adalah objek, benda yang dia tidak, Nabi tidak tahu. Kan? Aku tidak tahu. Apa yang kamu tidak tahu? Iaitu al-ghaib. Al-ghaib ini benda yang tidak nampak pada mata kita. Dan satu lagi yang tidak nampak dari sudut basirah kita, iaitu akal. Kita tak boleh fikir. Ada sesuatu yang akal kita tak boleh fikir juga dipanggil benda yang ghaib. Benda yang seperti syurga neraka kita tak boleh fikir. Begitu juga dosa pahala. Benda yang kita tak boleh fikir, bentuknya, banyaknya, dia adalah benda yang ghaib. Tapi dia adalah ada. Perlu kita beriman, kita percaya. Dan rukun iman kita empatnya perkara ghaib. Percaya kepada Allah, Allah ghaib, tak nampak. Percaya kepada malaikat, malaikat pun ghaib, tak nampak. Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar pun kita tak tahu. Kita kejap lagi mati, hidup, apa yang akan berlaku. La tadri madza taksibu ghadan. Kamu tidak tahu apa yang kamu akan buat esok. Wala tadri bi ayyi ardin tamut, dan kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan mati. Benda qada dan qadar, kematian, rezeki dan sebagainya itu juga adalah perkara ghaib. Dan beriman kepada hari akhirat juga perkara ghaib. Jadi rukun iman kita empatnya adalah perkara ghaib. Nak bagi tahu di sini betapa pentingnya perkara ghaib itu dan kaitannya dengan keimanan kita, kepercayaan kita di dalam agama kita. Dan perkara ghaib ini tentang Allah dan malaikat, tentang hari kiamat, syurga neraka, hisab dan sebagainya, qada dan qadar, semuanya orang tidak tahu kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah perkara ghaib. Tapi kita wajib beriman, kita wajib percaya kepada perkara ghaib tersebut. Dosa pahala termasuk perkara kepercayaan juga. Hari akhirat. Hari akhirat nanti mungkin kita akan nampak bagaimana pahala itu bentuknya. Juga dosa-dosa bentuknya. Cuma kalau dalam Quran Allah Ta'ala beritahu dosa itu berat. Seseorang itu bila dia berdosa, dia akan pikul sesuatu yang berat. Bila banyak lagi berat, banyak lagi berat, bertimbung-timbung. Nak menunjukkan bahawasanya dosa itu menyusahkan. Okey, al-ghaib maf'ulun bih. Wala aqulu lakum, dan aku tidak berkata mendakwa kepada kamu seperti yang pertama, seperti i'rab yang pertama, la aqulu. In litaukid wan nasab. In ini adalah huruf taukid yang menguatkan dan juga dia menasabkan isim selepasnya. Ya ini, ya itu adalah isimnya. Jadi inna ini dia berada selepas mubtada khabar. Kita sambung penerangan kita tadi, mubtada khabar tadi. Muhammadun mujtahidun, Muhammad rajin. Okey, jadi kita baca dun itu dengan baris
hadapan. Kita baca dengan baris hadapan. Dan mujtahidun ini boleh diletak inna di depannya. Inna itu apa fungsinya? Fungsinya adalah menguatkan. Menguatkan. Ya. Sila. Inna menguatkan. Jadi kita baca tadi inna lin nasbi dan juga litaukid. Jadi inna ini menguatkan. Kalau saya bagi tahu Muhammadun mujtahidun, Muhammad rajin, itu hanya nak bagi tahu saja, nak maklumkan bahwasanya Muhammad ini rajin. Tetapi bila disebut inna, menguatkan lagi. Maknanya sesungguhnya betul-betul Muhammad ini rajin. Jadi kalau saya nak menyatakan sesuatu itu betul ataupun benar ataupun sungguh, saya letak inna. Dan bila letak inna, dun ini akan bertukar menjadi dan. Inna Muhammadan mujtahidun. Itulah yang dimaksudkan dengan lin nasbi tadi. Lin nasbi. Dari sudut makna dia menunjukkan kuat bahawasanya Muhammad ini betul-betul rajin. Dari sudut i'rabnya, perubahan barisnya, Muhammadun bertukar menjadi Muhammadan. Cuma di dalam ayat tu dia tidak nampaklah baris bawah, baris atas kerana nun tu isim inna itu adalah dhamir. Dhamir ni inni malak. Saya malaikat. Jadi isim inna ini dia tidak nampak baris atas. Tak perlulah kita letak inniya, tak perlu sebab ia ni adalah dhamir dan dhamir itu mabni, dia tak berubah barisnya. Kecuali di dalam keadaan tertentu dia ada jugalah diletak baris atas. Contoh walidayya ataupun fayya, mulut saya, fayya, walidayya, bintayya, ya bunayya, dalam keadaan tertentu, tetapi bukan satu kelaziman ataupun satu asas dia itu ada barisnya. Barisnya adalah baris mati, ni dia adalah mabni. Jadi tak nampak dia punya baris atas ini, tetapi dia adalah fi mahalli nasab, di dalam kedudukan nasab. Dhamir itu adalah isim inna. Okey, dhamir isim inna mana tadi? Wala aqulu lakum in litaukid wan nasab, iaitu adalah isimnya malak khabar inna. Sesungguhnya aku malaikat. Maksudnya aku tidak mendakwa kepada kamu bahawasanya aku malaikat. Itu adalah diarahkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah sebut atau kata kepada kafir Quraisy. Kemudian Ustaz, kalau tadi tu boleh kata-kata asalnya ana malakun. Tak ada khabar. Naam. Lepas tu tahu in jadi inni malakun. Ya. Itu. Begitu Maknanya Nabi ini dia betul-betul nak menegaskan bahawasanya dia ini adalah bukan di kalangan malaikat. Dia adalah manusia. Dan ini pun seolah-olah satu perlian, satu tamparan kepada kafir Quraisy. Kamu mendakwa aku ini lebih-lebih sangat. Kamu minta supaya aku datangkan benda-benda yang pelik. Kamu meminta aku memberi rezeki. Dan kamu meminta supaya aku ini boleh tahu benda gaib, boleh pergi ke langit, turun ke bumi seperti malaikat. Sedangkan engkau tahu aku ini manusia. Kan, maknanya aku ni bukannya malaikat, aku manusia seperti kamu, yang kamu lihat depan mata kamu. Bahkan kamu sambut kelahiran aku. Contohnya Abu Talib dan sebagainya membuatkan duri kendara kerana sempena dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Daripada kecil membesar dengan mereka, nikah kahwin, berniaga sehingga digelar Al-Amin. Mereka itu tahu makan minum Nabi Muhammad SAW. Nabi itu adalah manusia. Tapi tiba-tiba mereka mendakwa benda-benda yang pelik, mereka meminta benda-benda yang pelik. Jadi Nabi beritahu, aku ni bukannya malaikat, engkau pun tahu bahawasanya aku ini manusia. Seolah-olahnya begitu. Dan Nabi beritahu menggunakan inna, macam Haji Zul sebut tadi
Kalau ikutnya ayatnya adalah ana malak. Kita buat ayat sempurna, la aqulu lakum ana malak. Aku tidak berkata kepada kamu aku malaikat. Jadi ayat ini dia agak longgar. Maknanya agak ringan ataupun ringkas biasa. Jadi untuk memberi ketegasan lagi bahawasanya Nabi ini bukannya malaikat, dia letak inna. Inna campur dengan na. Ana, inna campur dengan saya ana. Jadi ana itu perlu tukar kepada dhamir muttasil. Jadi dhamir muttasilnya adalah ya. Jadi dibuat ataupun menjadi bila dicampur dengan inna ana tadi in ni. Diletak ya diletak ya di hujung tu. Ya tu adalah dhamir muttasil. Dhamir ada munfasil, ada muttasil. Ini dhamir muttasil bagi ana. Jadi inna baris atas itu diletak dengan baris bawah li harakat al-munasabah. Kesesuaian baris. Tak perlulah kita sebut innai, susah, tak sesuai barisnya. Iaitu ya dengan baris atas tidak sesuai. Ya dengan baris bawah sesuai. Untuk meringankan sebutan, maka diletak nun itu dengan baris bawah disebut inni. Sesungguhnya saya. Jadi asalnya adalah ana malak. Ana malakun. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Ana mubtada malakun khabar. Apabila letak inna, ditukar ana itu kepada ya itu ya dhamir muttasil ataupun dhamir muttasil. Jadi wala aqulu lakum inni malak. In nafiyah, in ini dia bermaksud la, maksud dia nafi. La attabi'u. Aku tidak mengikut. Kemudian attabi'u mithlu aqulu. Attabi'u itu sama dengan aqulu. Maknanya attabi'u itu adalah fi'il mudhari', dia adalah marfu' bi dhammah. Sama dengan aqulu. Attabi'u la attabi'u sama dengan la aqulu. Boleh tengok balik i'rab ni, aqulu mudhari' marfu'. Wal fa'il adalah ana, saya. Aku tidak mengikut. Illa lil hasri. Lil hasri ini untuk mengkhususkan, menhadkan ataupun untuk menyekat. Selain daripada aku sebut, selepas ini dia tidak masuk yang lainnya. Maknanya di sini kita boleh terjemahkan, aku tidak mengikut, melainkan hanya senya apa yang diwahyukan kepadaku. Berkaitan dengan perkara-perkara ghaib tadi ya. Maksudnya aku tidak mengikut, aku tidak memandai-mandai, aku tidak memberitahu. Bukan menjadi pegangan aku ataupun aku menceritakan kepada kamu, melainkan apa yang telah diwahyukan kepadaku daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa itu dia mengkhususkan, dia menghadkan, mengecilkan. Maknanya kita boleh terjemah di sini bahawasanya Nabi ini dia tidak ikut melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah menyampaikan, memberitahu apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lil hasri. Lil hasri ini apabila ada la nafi di depannya. Kalau tak ada la dia panggil istithna. Kalau tidak ada la, contoh saya bagi tahu, saya pelajar hadir kelas kecuali Muhammad. Kecuali Muhammad. Maknanya semua pelajar hadir kecuali Muhammad tak hadir. Tapi kalau saya letak la, tidak pelajar hadir kelas melainkan Muhammad. Maknanya saya menetapkan, menhadkan, mengkhususkan hanya Muhammad saja hadir kelas. Pelajar lain tak hadir. Itu maknanya al-hasr. Jadi illa itu kalau tidak ada nafi sebelumnya, dia jadi istithna, pengecualian ataupun mengecualikan. Tetapi seandainya ada nafi sebelumnya, dia menjadi al-hasr, iaitu menkhaskan, menhadkan. Sebagaimana contoh yang saya bagi tahu tadi. Pelajar hadir kelas kecuali Muhammad. Maknanya Muhammad tak hadir kelas, semua pelajar hadir kelas.
Tapi kalau saya letak tidak pelajar hadir kelas, maknanya pelajar tidak hadir kelas, melainkan Muhammad. Kecuali Muhammad, maknanya Muhammad saja yang hadir kelas, pelajar lain tidak hadir kelas. Jadi illa itu lil hasri, iaitu menetapkan, menkhaskan hanya Muhammad saja hadir kelas. Jadi di sini dipanggil al-hasr kerana ada in di awalnya. Jadi in itu diberi tadi bermakna nafi, iaitu menidakkan. Okey, ma mausul, isim mausul sakin maknanya alif tu mati, fi mahalli nasab maf'ulun bi wa illa ma yuha. Aqulu ma, asalnya adalah aqulu ma. Kalau kita nak buat ayatnya begini, kenapa dia jadi maf'ul? Jadi kalau ayat fi'il, dia kena ada fi'il, dia kena ada fa'il, dia kadang-kadang yang perlu kepada maf'ul, dia kena ada maf'ul. Okey. Kemudian ayat yang kita baca tadi, aqulu la aqulu lakum, apa tadi? In attabi'u ma yuha. Ini asalnya. Aku mengikut apa yang diwahyukan. Attabi'u ma yuha. Attabi'u ini ada di sini fi'il dan fa'il. Ada fi'il dia attabi'u, fa'il dia adalah ana. Ana itu adalah fa'il. Jadi fi'il dia attabi'u, fa'il dia adalah ana, maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini objeknya apa yang diwahyukan, ma isim mausul ya. Jadi disebut di situ ma adalah isim mausul fi mahalli nasab maf'ulun bih. Dia adalah maf'ul. Jadi attabi'u ma yuha. Kemudian ayat ini kalau kita buat macam ni, attabi'u ma yuha, dia memberi makna biasa. Aku mengikut apa yang diwahyukan. Jadi dia memberi makna biasa. Jadi untuk memberi makna luar biasa, untuk menghadkan, mengkhususkan, hanya sahaja Nabi Muhammad ataupun aku di sini mengikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletak ma di depan ataupun la in ma, ataupun di sini in yang bermakna nafi ya. Oh, sama makna semua ya Ustaz? Semua mana. Kalau la pun boleh, la attabi'u. Ma tak boleh. Ma tidak sesuai dengan fi'il mudhari'. Jadi la ataupun in attabi'u, kemudian diletak selepasnya illa. Jadi dengan letak la ataupun in illa tadi, ayatnya sudah menjadi luar biasa makna. Ayatnya lagi kuat. Maknanya aku tidak mengikut melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Haji Zuhair, tutup mic Haji Zuhair. Mungkin Allah. Jadi la dengan in ditambah illa selepas itu dia memberi makna al-hasr. Al-hasru ataupun al-qasru. Sama maknanya. Al-qasru. Ini dipanggil uslub, gaya bahasa Arab yang memberi makna al-hasr, al-qasr. Diletak nafi di depan, kemudian diikuti dengan illa. Asalnya adalah fi'il, in attabi'u, asalnya attabi'u ma yuha. Ma itu adalah maf'ulun bih. Okey, kita teruskan. Wala aqulu lakum illa ma mausul sakin fi mahalli nasab maf'ulun bih. Yuha mudhari' mabniyun lil majhul. Maknanya yang diwahyukan. Sebab mabni lil majhul itu kerana tidak perlu kepada fa'il. Sebabnya semua kita tahu yang memberi wahyu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tidak ada yang lain yang dapat memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila disebut yuha, maknanya Allah lah yang memberi wahyu kepadanya melalui Jibril alaihi salam. Mabniyun lil majhul, maknanya tidak ada fa'il. Tidak ada fa'il.
yuha, kalau mabni lil ma'lum yuhi, kalau mabni lil majhul yuha, kalau yuhi dia memberi wahyu, kalau yuha diberi wahyu. Marfu' bid dhammah, dia hukum i'rabnya adalah marfu' bid dhammah dengan baris hadapan, tetapi tak ada baris hadapan kan. Kita tengok huruf akhir yuha ini tak ada baris hadapan. Mana baris hadapannya? Baris hadapannya adalah muqaddarah. Muqaddarah maknanya ditakdirkan sebenarnya dia berada pada huruf akhir ini, tetapi dia tidak dijelaskan, dinyatakan, disebut. Kenapa? Kerana ada huruf illah di belakangnya, ada huruf illah di belakangnya. Yuha iaitu fi'il mu'tal. Jadi bila fi'il mu'tal ada huruf illah di akhirnya, tidak dapat dizahirkan baris. Jadi dia adalah marfu' pada hukumnya. Ditakdirkan ada, tetapi tidak dinyatakan ataupun tidak disebut. Tidak dinyata ataupun dibariskan dengan nyata, dan juga tidak disebut bila diucapkan yuha, mana ada baris hadapan, maknanya muqaddarah, dan naib fa'ilnya adalah huwa. Naib fa'ilnya adalah huwa di dalam yuha ini. Okey, ilayya muta'alliqani bi yuha. Ilayya, ila itu adalah kepada, ya itu adalah saya. Ilayya asalnya ila ana. Ila ana ditukar dengan dhamir muttasil. Jadi dhamir muttasil bagi ana adalah ya mati. Ilayya muta'alliqani bi yuha. Jadi ilayya ini dia satu package sekali dengan yuha ilayya. Kalau dipisahkan, dia tidak memberi makna. Ilayya kepadaku apa? Perlu kepada yuha, diwahyukan kepadaku, barulah lengkap ayatnya. Jadi ilayya ini bergantung kepada ilayya, bergantung kepada yuha. Okey, kul sama dengan kul yang pertama tadi. Kul yang pertama tadi ialah fi'il amar. Kal ula sama dengan kul yang pertama tadi. Awal-awal kita ni kul amar sakin wa fa'il mustatir takdiruhu anta. Kul kal ula, maknanya seperti yang pertama awal kelas kita belajar tadi di dalam ayat kul la aqulu. Jadi yang kedua ini pun sama, tak perlu diulang lagi. Hal lil istifham, la ini adalah untuk kata soal, kata tanya, maknanya adakah yastawi mudhari' marfu' bid dhammah, jumpa pula mudhari' dia adalah fi'il mudhari'. Marfu' dia adalah hukum i'rabnya adalah marfu'. Hukum i'rab ada marfu', ada mansub, ada majzum, ada majrur. Jadi fi'il mudhari' ini hukumnya marfu', sentiasa marfu', kecuali ada sebab menjadi mansub ataupun majzum. Kalau tidak ada sebab, sesuatu sebab, kita hanya menghukumkan fi'il mudhari' ini dengan marfu'. Selain daripada fi'il mudhari' dia mabni. Maknanya kalau kita jumpa fi'il madhi, tak perlu kita sebut marfu', mansub, majzum, kerana dia adalah mabni. Begitu juga fi'il amar. Tidak perlu lagi kita sebut marfu', mansub, majzum. Hukum marfu', mansub, majzum, majrur ini adalah bagi perkataan yang terlibat dengan i'rab. Perkataan yang mu'rab. Jadi kalau fi'il, kata kerja yang mu'rab, yang terlibat dengan hukum i'rab, yang berubah akhir hurufnya, hanyalah fi'il mudhari'. Dan jika tidak ada apa-apa sebab, fi'il mudhari' ini dibaca dengan dihukum dengan hukum marfu'. Okey. Fi'il madhi mabni dan juga fi'il amar juga mabni. Dan fi'il mudhari' ada dua mabni bagi antunna dengan hunna. Wazan dia ialah yaf'alna, taf'alna. Ini juga adalah mabni. Jadi kalau kita jumpa contohnya yadhhabna, kita kata fi'il mudhari' mabniyun ala sukun. Yadhhabna ataupun taf'alna bagi antunna. Selain daripada itu, dia terlibat dengan hukum i'rab. Sama ada marfu', sama ada majzum, sama ada mansub, dan fi'il tidak ada majrur. Tidak ada apa-apa sebab, kita bacanya hukumnya dengan marfu'. Kalau ada sebab, kita panggil al-jawazim, dihukum dengan jazam. Kalau ada an-nawasib, dihukum dengan nasab. Okey. Jadi tanda rafu'nya adalah dhammah, baris hadapan.
tapi tak ada pula kat sini. Yastawi mana baris hadapan? Ya ni baris mati. Kamu kata marfu' bi dhammah. Okey, dijelaskan muqaddarah. Seolah-olah ada pada ya ini baris hadapan. Alal ya pada ya. Yastawi asalnya yastawiyu. Tetapi sebutan thiqal untuk sebut berat, susah. Yastawiyu, jadi dimatikan ya ini kerana dia adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal akhir ini. Yastawi. Tak jelas, tak dijelaskan barisnya di hadapan tu. Okey, selesai di situ. Yastawi mudhari' marfu' bi dhammah muqaddara 'ala al-ya. Al-a'ma ini pun isim ghairu sahih. A'ma ini di belakang tu ada huruf illah. Fa'il marfu' bi dhammah muqaddara 'ala al-alif lit-ta'adzur. Ta'adzur ini keuzuran. Tidak boleh diletak baris hadapan. Tak boleh kita tak baca al-a'mayu, al-a'ma'u, tak boleh. Li ta'adzur. Sebab muqaddarah bagi isim ni dia ada li ta'adzur, li thiqal, li harakatil munasabah, kerana baris yang sesuai, kerana keuzuran ataupun kerana berat untuk sebut. Jadi a'ma ini sebabnya adalah li ta'adzur. Tidak dijelaskan, tidak dizahirkan baris hadapannya kerana di akhirnya ada huruf illah. Al-a'ma. Nah. Wal basir ma'tuf 'ala al-a'ma. Wal basir ma'tuf 'ala al-a'ma, dan nampak di belakangnya adalah baris hadapan. Wal basiru. Tidak begitu. Dia adalah fa'il. Jadi bila huruf illahnya tak ada di hujung, maka marfu' itu nampaklah baris hadapannya. Wal basiru. Alif lil istifham inkari. Lil istifham inkari maknanya kita soalan ini sebenarnya dia nafi. Apa dia tanya? Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berfikir? Maknanya kamu tidak berfikir. Kalau kamu berfikir, kamu akan dapat petunjuk, hidayah, jawapan yang benar. Tetapi kamu tidak fikir. Fikir ini adalah akal. Dan akal ini dia boleh dua. Sama ada fikir benda jahat, fikir benda baik. Dan akal ini dia bergantung kepada hati. Hati ini basirah. Orang kafir Quraisy ini mereka penuh dengan dosa, kekufuran. Jadi hati mereka kalau tanya pun akan jawab benda yang tak baik, benda yang tak betul. Hati ini apabila keras melihat benda yang tak baik itu baik. Jadi begitulah pemikiran, walaupun diguna untuk berfikir, dia tidak menunjukkan kepada petunjuk ataupun kebenaran apabila hati itu rosak. Banyak orang yang cerdik pandai, yang lulus universiti, yang boleh berfikir, memimpin, menjadi orang besar, orang hebat dan sebagainya. Tetapi mereka buat jahat. Kalau kita tanya mereka, adakah kamu tidak berfikir ini jahat? Dia kata, kami boleh berfikir. Ini adalah memang tidak jahat. Ini adalah memang jahat. Rasuah jahat, menipu jahat dan sebagainya. Tetapi dia buat juga. Kenapa? Bahkan dia yang berusaha untuk melakukan semua itu. Menggunakan akal fikirannya. Sebabnya menipu dan maksiat ini juga adalah memerlukan akal untuk berfikir. Bagaimana nak menipu, bagaimana nak merompak, bagaimana nak menerima rasuah dan sebagainya. Tetapi apabila hati itu sudah pun menjadi hitam, Nabi kata kita ada satu daging, apabila berdosa ada satu titik hitam, berdosa ditambah titik hitam, apabila penuh kehitaman hati itu, yang jahat itu menjadi baik, yang rosak itu menjadi amalan, walaupun akalnya boleh berfungsi, boleh berfikir, bahkan cerdik pandai. Begitu juga kafir Quraisy ini orang yang cerdik pandai ini, peniaga-peniaga yang berjaya, orang-orang yang hebat, ada jawatan dan sebagainya. Tetapi pemikiran mereka itu diguna untuk menindas, untuk menipu, untuk menzalimi, untuk mengenakan riba, berzina, arak dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berfikir? Tapi sebenarnya la tatafakkarun, kamu tidak berfikir. Dan kalau kamu berfikir pun hati kamu itu sudah rosak, benda yang jahat itu dilihat baik, maka itulah yang berlaku kepada masyarakat kafir Quraisy. Jadi Hamzah itu inkari, fa'atifah,
La nafiyah, fa ini adalah huruf ataf, ataf kepada ayat sebelumnya. La nafiyah, la tatafakkaruna adalah fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun, sama dengan yasrifuna ayat 46. Oh, jauh nak rujuk ayat 46, kita ayat 50. Tak apa, tatafakkaruna dia adalah fi'il mudhari' dan hukumnya adalah marfu'. Oleh kerana tatafakkaruna ini di hujungnya ada waw nun, dia adalah marfu' bi thubutin nun. Dia marfu' dengan ada nun di akhirnya. Dan fa'ilnya adalah antum. Fa'ilnya adalah antum. Ataupun waw di sini, wawul jamaah ini adalah di mahalli rafu' fa'il. Yang bermaksud antum. Kamu berfikir. Jadi apakah kamu tidak berfikir apa yang aku cakap tadi? Aku beritahu aku tidak tahu perkara lain. Aku ini bukan Tuhan. Boleh beri rezeki, boleh menyembuh, boleh beri rahmat, turunkan hujan. Aku juga bukan malaikat suci yang boleh turun naik ke bumi, jumpa Tuhan, apa tu tahu perkara lain dan sebagainya. Dan orang yang sesat mana sama orang yang mendapat hidayah. Orang mukmin mana sama dengan orang kafir. Allah Ta'ala tanya, hal yastawil a'ma wal basir. Tapi Allah Ta'ala kata, antum, kamu semua ni tidak berfikir saja. Kalau kamu berfikir apa yang aku cakap itu adalah benar semuanya, betul semuanya, dan kamu akan beriman, percaya kepada aku, iaitu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, selamat ataupun selesai juga kita ayat 50 dalam pada hari ini. Dan terjemahan ataupun tafsiran saya tadi sampai ke ayat 51. Jadi kelas kita akan datang, kita akan terus saja i'rab ayat 51. Dan insya-Allah kita akan tafsir ayat 52 surah Al-An'am biiznihi subhanahu wa ta'ala. Okey, sudah pukul 10.35. Kalau ada soalan 2-3 minit. Soalan Puan Nurhazah minggu lepas saya masih ingat lagi tentang dengan khabar nakirah. Khabar nakirah pada ayat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi Puan Nurhazah kata kenapa khaufun ini dia adalah mubtada, dia adalah nakirah, sedangkan mubtada itu mesti ma'rifah. Jadi Puan Nurhazah kata adakah kerana adalah jadi jawapan Puan Nakira itu memang betul. Kerana adalah maka diharuskan khaufun ini dibaca dengan nakirah. Ada sebab-sebab lain, tetapi antaranya apabila ada nafi, maka boleh dibaca dengan boleh dibuat mubtada itu dengan isim nakirah kerana adalah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu soalan Puan Nurhazah pada 2 minggu yang lepas. Okey Ustaz. Ada dalam 14 sebab yang mubtada itu boleh dibaca dengan, boleh dibuat dengan isim nakirah. Dan insya-Allah kita cuba huraikan jika jumpa selepas ini mubtada yang diguna isim nakirah. Insya-Allah. Saya tanya yang satu yastawi tu asal dia daripada apa ya? Asal dia Sawa. sawa. Sawa yastawi. Dia fa'il 3 huruf sawa. Sawa, kemudian dijadikan 5 huruf istawa. 5 huruf, okey. Istawa, istaf'ala. Istaf'ala. Istawa, istawa, ifta'ala, bukan Istawa. Ifta'ala. Ifta'ala. Okey, saya tulis kejap. Tapi siapa yang nak cepat tu boleh keluar, tidak jadi apa masalah. Mungkin ada yang bekerja dan sebagainya. Ifta'ala yafta'ilu. Jadi istawa. Sin ini asal perkataannya. Asal jazar kalimah, akar perkataan. Istawa yastawi. Jadi wazan dia ifta'ala yafta'ilu. Asal kalimahnya adalah sawa. Yastawiyu. Ya, yastawiyu lah. Tapi baca
Yastawi. Yafta'ilu yastawi. Kita baca yastawi. Macam qawa yaqwi. Jadi ifta'ala yastawi. Ifta'ala istawa. Sudah tak baris. Tak perlulah letak baris atas ke atas ya ni sebab dia adalah mu'tad. Yafta'ilu yastawi. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir. Tak perlu letak you kerana dia adalah marfu' muqaddarah 'ala al-ya. Mati. Tak boleh dizahirkan barisnya. Okey? Makna dia dua-dua sama Ustaz. Sawa, istawa. Sawaun alaihim, sama atas mereka. Istawa sama juga. Kalau sawa itu masdar dia sawaun. Jadi kalau sawa sama, istawa menjadi sama. Menjadi sama. Jadi terima kasih semua kepada pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini. Syukran lakum wa jazakumullahu khair. Dan kita berdoa supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala berikan kesihatan, kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyembuhkan penyakit yang ada pada kita dan juga penyakit yang dihadapi oleh seluruh umat Islam, seluruh manusia. Dan juga Allah Ta'ala mengangkatkan segala wabak, penyakit yang sedang menimpa kita sekarang ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Okey, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan.